Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alhamdulillah, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun dah ada tea break kan. So saya rasa semua dapatlah refresh daripada topik kita pagi tadi. Saya rasa ada 2 topik sebelum saya. So saya masuk topik yang ketiga untuk pagi ni lah modul kelima bagi bab E penilaian aset. Okay, sebagai pengenalan, terdapat beberapa jenis penilaian aset di dalam tripata ini. Tetapi untuk pengetahuan, saya rasa ramai juga yang mungkin dah sedia maklum, di peringkat orang kata non-technical atau di agensi sendiri adalah digalakkan untuk membuat pemerhatian awalan iaitu laporan observasi pengguna fasiliti yang mana pemerhatian ini akan membantulah pihak agensi untuk menentukan keperluan-keperluan pemeriksaan yang selanjutnya. So kalau kita lihat dari segi timeline di sini ada a few yang kita katakan sebagai pemeriksaan teknikal. Antaranya adalah building condition assessment, facility condition assessment, dan bila mana hasil daripada kedua-dua pemeriksaan visual ini mendapati terdapatnya keperluan untuk pemeriksaan secara lebih terperinci, maka diperlukanlah pemeriksaan pihak pakar ataupun pihak forensik, dan seterusnya satu jenis lagi penilaian iaitu building performance assessment. Okay, ini mungkin saya ceritakan a bit detail perbezaan-perbezaan bagi jenis-jenis penilaian ini. Okay, so kalau saya katakan tadi lafaz adalah pemerhatian keadaan fizikal bangunan. Pemerhatian bukan pemeriksaan. Maksudnya the non-technical people dekat agensi tu, layman term dia boleh memerhatikan jenis-jenis kerosakan, kecacatan yang berlaku pada bangunan tuan-tuan dan perempuan. Okay, di mana tujuannya adalah untuk membantu pihak agensi dalam menentukan keperluan DCA dan juga kerja-kerja perbaikan penggantian semasa. Okay, ianya dilaksanakan secara visual oleh non-technical dengan ada juga diberikan kepada tahap baik, sederhana dan lemah. Okay, so dia punya tools pemeriksaan adalah senarai semak. Cuma buat masa ini kita tidak dapat mengaktifkanlah aggressively di tapak sebab pelaksanaannya masih secara manual. Jadi terhad dengan penggunaan Excel. InsyaAllah dalam masa akan datang kita cuba sistemkan dia. Okay, seterusnya mengenai pemeriksaan BCA dan FCA. Okay, pemeriksaan keadaan fizikal bangunan protokol 1 maksudnya adalah pemeriksaan keadaan fizikal secara visual sahaja dengan tiadanya penggunaan peralatan ataupun penggunaan peralatan pemeriksaan yang minimum. So skopnya adalah pada bangunan kerajaan dan bertujuan untuk menentukan tindakan susulan sama ada dari aspek penyelenggaraan, pemulihan, pemeliharaan, ubahsuai naik taraf dan juga pelupusan. Okey, cuma kalau FCA ini adalah specifically merujuk kepada memeriksa yang rosak sahaja, yang cacat sahaja, tetapi BCA adalah memeriksa pada kesemua elemen bangunan sama ada dia baik, okay, baik ke sangat baik, sederhana, kritikal, sangat kritikal. Jadi dia akan diberikan grade berdasarkan kepada kategori A sampai E. Okay. Sama juga dengan FCA, dia diletakkan sebagai 3 tahap memuaskan, tidak memuaskan dan sangat kritikal. So untuk pemeriksaan BCA dengan FCA ini, pihak JKR buat masa ini menggunakan 2 kaedah. Satu secara manual menggunakan Excel. Satu lagi kaedah adalah menggunakan aplikasi BICAS yang mana akan datang akan ada satu lagi sistem yang ditambah baik yang dinamai dengan IPCAD. Okay, buat masa ini CSFB masih menggunakan aplikasi BICAS. Oleh itu mana-mana agensi yang mungkin kata berminatlah untuk melaksanakan sendiri dengan menggunakan sistem boleh merujuk kepada cawangan senggara fasiliti bangunan. Okey, so seterusnya bila mana di dalam pelaksanaan BCA dan FCA tersebut terdapat kerosakan yang memerlukan pihak forensik masuk ataupun pakar masuk, maka di situlah pihak forensik akan melaksanakan
protokol 2 dan juga protokol 3, iaitu pemeriksaan yang melibatkan non-destructive test ataupun destructive test. Okay, bergantung kepada keperluan pemeriksaan tersebut. Berapa how critical penemuan kerosakan tersebut diperlukan kepada jenis-jenis pengujian. Okay, dan dari segi pelaporan, keperluan penyiasatan itu adalah bergantung kepada pakar forensik masing-masing, sama ada pakar daripada seni bina, okay, civil dan struktur, mechanical ataupun elektrik. So satu jenis lagi pemeriksaan ataupun penilaian adalah penilaian prestasi bangunan, yang mana seperti mana semalam saya ada terangkan sedikit, ia mempunyai 5 parameter di dalamnya, yang mana dia akan melihat aspek-aspek selain daripada keadaan fizikal ataupun BCA. Dia juga akan melihat kepada kecekapan operasi dari segi kos dan penyelenggaraan. Kemudian dari segi penggunaan ruang, sama ada ruang digunakan sepenuhnya, okay, ruang guna sama ataupun bilik-bilik mesyuarat digunakan dengan optimum ataupun tidak. Okay, ruang-ruang kerja dan ruang-ruang yang terdapat di dalam bangunan, adakah mematuhi piawaian EPU ataupun tidak. So dekat sini akan membantu tuan-puan dalam menentukan keperluan penyusunan semula ruang. Okay. Satu lagi aspek adalah kelestarian, di mana antaranya akan ada mengenai kecekapan penggunaan tenaga di dalam bangunan tuan-tuan dan puan-puan, dan juga satu lagi aspek yang penting tetapi seringkali kita abaikan adalah mengenai kualiti persekitaran dalaman, mengenai suhu kita, kelembapan, kebisingan, pencahayaan, yang sebenarnya benda ni adalah penting untuk kita bekerja sehari-harian di pejabat dan mempengaruhi produktiviti. Okey. So dari segi BPA ini sama juga, di akhirnya dia adalah bertujuan untuk menentukan tindakan susulan dan ianya melibatkan pemeriksaan visual dan penggunaan alat pengukuran. Okay. So dia punya outcome tadi, kalau macam BCA dia akan ada grade grade bangunan, grade A, grade B, grade C, D, E. Kalau building performance dia akan berdasarkan kepada bintang lah, 1 bintang sangat lemah, 2 bintang lemah, 3 bintang, 4 bintang sehinggalah 5 bintang, okey, iaitu sangat baik. So dari segi tools pelaksanaan dia juga belum disistemkan, masih pelaksanaan secara manual menggunakan senarai semak dan analisis menggunakan Excel dan juga Words. Okey. Alright, so saya masuk kepada topik penilaian aset. So macam semalam saya terangkan tentang pelan penilaian aset dan juga pemantauan. So hari ini kita akan masuk dari segi prosedur, pelaksanaan dan pelaporan penilaian keadaan atau prestasi aset. Ini adalah bertujuan untuk memastikan aktiviti penilaian dari segi keadaan dan juga prestasi aset dilakukan dengan lebih sistematik, cekap dan berkesan dan bergantung kepada pernyataan polisi PSPAO. Di mana penilaian aset ini perlu dilakukan serendah-rendahnya di peringkat premis di daerah, negeri atau wilayah, jabatan dan juga premis di kementerian. Atas arahan PTF yang diuruskan oleh pihak pegawai inspektorat fasiliti dan pelaksananya adalah pegawai penilai teknikal, mengikut proses kerja yang telah ditetapkan sebagaimana tipata dan juga garis-garis panduan yang berkuat kuasa. Okay, so dari segi prosedur pelaksanaan dan pelaporan penilaian aset, of course di awal tahun kita pun dah tahu kan, semalam kita dah plan, kita dah dapat bajet yang diselaraskan, so dapat arahan untuk melaksanakan penilaian aset pada awal tahun. So PIF akan terima arahan daripada PTF untuk pelaksanaan penilaian aset. PIF akan menyemak keperluan sumber dan menetapkan kaedah pelaksanaan sebagaimana yang telah diselaraskan semasa peringkat kelulusan pelan. Sama ada melalui pengurusan secara dalaman ataupun pengurusan secara luaran.
Ini maksud pengurusan secara dalaman dan luaran ini bermaksud bila dilaksanakan secara dalaman adalah oleh pihak agensi sendiri. Katakan agensi A dia ada pegawai teknikal di dalamnya, maka dia akan menggunakan tenaga dalaman tersebut untuk melaksanakan penilaian aset. Sekiranya dikatakan bilangan pegawai penilai itu tidak mencukupi, mungkin dia akan buat secara task force lah. Dia akan deploy daripada mana-mana pegawai teknikal yang ada di dalam kementerian yang sama untuk dibentukkan sebagai satu pasukan penilaian. So terpulang kepada PIF untuk macam mana dia nak menguruskan dari segi pengurusan dalaman. Manakala bagi pengurusan penilaian aset secara luaran adalah melalui memohon kepada JKR untuk melaksanakan. Satu lagi adalah melalui pelantikan perunding. Okay, so bila perkara-perkara tersebut telah diidentify dan ditetapkan, maka PIF, PTF yang bertanggungjawab, slide ni memang saya ada kemas kini sebab bila saya semak semula ada perbezaan. Tak apa, nanti saya akan sharekan dengan pihak urusia untuk diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. So PTF, PIF yang bertanggungjawab akan melantik pegawai penilai teknikal yang telah ditetapkan sama ada secara dalaman ataupun luaran untuk melaksanakan penilaian aset mengikut PNA. So dalam kes ni ingin juga saya nyatakan seperti tadi di mana penilaian aset adalah dilaksanakan oleh pegawai teknikal, yang mana dia ada disiplin awam, seni bina, mechanical, electrical dan juga building surveyor. Kadang-kadang kita akan mengalami kekangan juga. So kadang-kadang ada kalanya tim ni tidak sepenuhnya ada. Mungkin mechanical dia akan cover elektrik sekali, orang building surveyor dan juga civil dia akan cover seni bina sekali. So bergantung kepada pasukan tersebut, tetapi kesemua elemen seni disiplin tersebut perlu diambil kira. Dilantik secara dalaman atau luaran merujuk kepada MOF. Pegawai penilai dikenal pasti dalam PNA dan surat pelantikan dikeluarkan sebelum aktiviti penilaian aset dilaksanakan. Bila pegawai penilai teknikal atau pegawai pemeriksa bangunan dia menerima permohonan, dia akan melaksanakanlah pemeriksaan ataupun penilaian aset mengikut amalan profesional dan garis panduan yang ditetapkan. Pihak yang kita kata PPT ataupun PPP ini akan menyediakan jadual program, akan menyediakan alatan, menyediakan senarai-senarai semak dan juga keperluan-keperluan lain. Jadi dalam kes ini untuk sebagai contoh saya dapat maklumatlah daripada pihak operasi, kadang-kadang mereka hanya menerima sekeping surat mohon untuk pelaksanaan BCA. So pihak peringkat operasi dia perlu berhubung semula untuk mendapatkan keseluruhan data-data yang diperlukan. Jadi adalah digalakkan pihak agensi bila ingin memohon orang kata pemeriksaan ataupun penilaian aset, sertakan maklumat-maklumat yang perlu. Contohnya nama premis, luas lantai, bilangan blok, nama DPA, apakah jenis penyelenggaraan sedia ada tak lukisan pembinaan, ada tak lukisan terukur. Semua keperluan itu pegawai pemeriksa perlukan. Ada tak laporan-laporan penyelenggaraan sebelum ini, ada tak laporan pemeriksaan sebelum ini, kerana ia akan dirujuk oleh pegawai pemeriksa. Seterusnya PIF akan menyediakan laporan penilaian aset dan mengeluarkan perakuan. Maka di sinilah akan berperanannya pihak PIF dalam menyediakan laporan penilaian keadaan prestasi aset berdasarkan kepada laporan yang diterima. So nanti saya akan tunjukkan JKR Pata 823465 ini. Seterusnya akan dibentangkan dalam JK Park Facility dan mendapatkan keputusan daripada pegawai pengawal dan pelaksanaan tindakan susulan dan kemaskini.
So ini adalah orang kata pelang dia punya borang lah Okay, so saya tak tunjuk yang ini, saya pergi kepada Okay, nampak Okay, so nanti ini pun saya akan share juga kepada pihak Urustia untuk diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. So, of course lah ini adalah orang kata petunjuk je lah tahun, kementerian, agensi yang terlibat, premis, nombor DPA. So ini adalah pelan yang perlu dilengkapkan. Kandungan, tujuan, adanya ringkasan eksekutif, pendahuluan, skop kerja, penemuan analisis, jangkaan kos, kesimpulan, rujukan dan lampiran. Sebagai panduan di dalam Tipata juga menyebut tujuan ni apa yang kita perlu isi. Ia akan menjelaskan tujuan laporan pelaksanaan penilaian aset disediakan. Apa keperluan yang ada di dalam ringkasan eksekutif, contohnya penerangan, maklumat ringkas, kerja-kerja yang telah dijalankan, hasil batasan dan saranan. Yang ni saya akan tunjukkan dekat contoh nantilah. Sekejap lagi kita akan sampai. Dan akan disediakan oleh PIF dan ditandatangani oleh PTF. Sama juga untuk 83, 84, 85 dan 86. Saya terus pergi kepada contoh pengisian lah. Macam tadi. Contoh ini bukan contoh sebenar. Saya hanya letakkan sebagai contoh supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat gambaran untuk penyediaan pelan pelaksanaan penilaian aset F82 yang mana kita perlu letakkan tahun, kementerian, katakan Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Audit Negara bukan nama sebenar, bagi premis Wisma Jabatan Audit Negara Terengganu. Isikan nombor DPA dan juga mengikutkan dengan yang telah ditetapkan di dalam Tipata. Tujuan. Ini hanyalah sebagai contoh cuma mungkin boleh memberikan orang kata idea lah di masa akan datang tuan-tuan dan puan-puan mengolah ayat di dalam F82 itu sendiri. Contohnya, laporan penilaian aset merangkumi skop penilaian keadaan aset yang mana pemeriksaan keadaan facility condition assessment bagi premis Wisma Audit Negeri disediakan oleh CSFB selaras dengan permohonan daripada Jabatan Audit Negara melalui surat sekian-sekian. Oleh itu, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengenal pasti sebarang kecacatan kerosakan untuk keperluan facility maintenance management bagi pejabat Jabatan Audit Negara Terengganu. So kalau dari segi ringkasan eksekutif tu, kita boleh rangkumkan lah sebab kadang-kadang bos kita ni nak tengok depan je. Satu paragraf tu dia dapat menggambarkan semua. So kalau ke dalam kes ini kita boleh kata pemeriksaan FCA dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti kerosakan kecacatan pada bangunan bagi mendapatkan maklumat menentukan skop kerja perbaikan dan penggantian beserta anggaran kos. Skop pemeriksaan adalah secara visual terhadap fizikal, dalaman dan luaran bangunan mengikut disiplin awam dan seni bina, mekanikal dan elektrik. Jangkaan kos untuk kerja pembaikan penggantian adalah sebanyak 164,000. Terutamanya pada sistem NME. Tindakan perbaikan segera diperlukan ke atas sistem untuk mengelakkan impak negatif terhadap keselesaan penghuni dan pelawat. Oleh itu secara keseluruhannya keadaan fizikal bangunan ini adalah tidak memuaskan dengan penilaian risiko tinggi. Baru kita masuk kepada pendahuluan. So at least maklumat bangunan sedemikianlah dengan tujuan pemeriksaan dijalankan oleh pasukan pemeriksa bangunan yang mana dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti kerosakan dan mendapatkan maklumat skop kerja pembaikan. Maklumat-maklumat ini sebenarnya adalah tuan-tuan dan puan-puan perlu ekstrak daripada laporan yang disediakan oleh pegawai penilaian teknikal ataupun pegawai pemeriksa bangunan.
Sama ada tuan-tuan dan puan-puan nak extract in full ataupun tuan-puan simplifikan bergantung kepada kreativiti masing-masing. Tetapi maksud kepada ayat tersebut hendaklah sampai ya. Okay, skop kerja pelaksanaan penilaian aset adalah FCA dijalankan ke atas premis Wisma Audit Negeri Terengganu dan secara amnya dijalankan melalui pemeriksaan visual, perbincangan bersama wakil, kaedah pemeriksaan mengikut bidang kerja yang khusus iaitu mengikut disiplin dan pemeriksaan dijalankan hanya terhadap unit ataupun ruang yang boleh diakses sahaja. So dari segi penemuan dan analisis penilaian, ini pun sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh panjangkan lagi boleh masukkan ataupun extract data daripada laporan FCA tu masuk dalam ni. Cuma dalam kes ni saya nak mudahkan kalau boleh jangan ikut. Saya letakkan penemuan pemeriksaan dan analisis bahagian laporan FCA yang disediakan di dalam lampiran. So jangkaan kos adalah sebanyak 164,000 dengan butiran perincian adalah seperti berikut. Kita masukkan anggaran tersebut yang diperolehi daripada laporan dan juga kita masukkan kesimpulan. Maka kesimpulan adalah sejajar dengan laporan FCA yang disediakan adalah didapati bangunan pejabat Terengganu memerlukan kerja-kerja pembaikan pada sistem mekanikal dan elektrik. Jika kecacatan kerosakan yang ditemui tidak diambil tindakan yang wajar, dikhawatiri akan menjejaskan keselesaan penghuni. Kita masukkan juga cadangan pengesyoran yang kita ekstrak daripada laporan yang mana dinyatakan seperti di sini bersifat jangka panjang dan jangka pendek lah. Antaranya jangka pendek itu memerlukan pembaikan segera ke atas sistem penghawa dingin, pencahayaan dalaman, pembaikan segera ke atas sistem pencegahan kebakaran dan juga chiller. Dari segi jangka panjang, pegawai pemeriksa mengesyorkan untuk dibuat semakan semula ke atas kerja-kerja pendawaian dan juga tekanan air. Oleh itu secara keseluruhannya Jabatan Audit Negara Terengganu tidak berkeadaan tidak memuaskan dan penilaian risiko yang tinggi. So kita masukkan rujukan dan juga lampiran. So dalam kes ini dilampirkan laporan penuh pemeriksaan keadaan fasiliti yang disediakan oleh PPT. So laporan ini hendaklah disediakan oleh Pegawai Inspektorat Fasiliti dan disahkan oleh ETF. So begitulah serba sedikit rupanya laporan F82. Alhamdulillah. Izinkan saya meneruskan untuk contoh patak F83. So kalau di sini kita akan nampak kita perlu mengisi nama jabatan, contohnya Jabatan Perdana Menteri. Di bawah Jabatan Audit yang mana di bawahnya adalah Jabatan Audit Negara untuk premis Jabatan Audit Negara Terengganu. DPA kita perlu masukkan dan dalam kes yang contoh saya letak ini adalah untuk premis adalah dipersetujui bahawa setelah melaksanakan penilaian aset secara profesional dan berdasarkan kepada garis panduan yang berkuat kuasa, premis ini diberi penarafan dengan tahap. So kita follow lah tadi, kita punya laporan tu tahap FCA adalah tidak memuaskan. Bahawasanya saya, nama PTF telah pun menyimak hasil laporan pelaksanaan penilaian aset yang dikemukakan secara sebaik mungkin, secara profesional dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ulasan dan pengecoran yang dibuat. Saya juga bertanggungjawab sepenuhnya ke atas laporan yang dikemukakan kecuali mana-mana bahagian yang tidak dilaporkan atau mana-mana dokumen yang berkaitan tidak disertakan dalam laporan ini. So ini adalah satu bentuk penyataan yang penting. Oleh itu pihak PTF dia akan meletakkanlah ulasan dan pengesyoran. Ini sebagai contoh sahaja. Tindakan pembaikan segera diperlukan untuk sistem penghawa dingin, pencahayaan, pencegahan kebakaran dan chiller sebagaimana laporan bagi mengelakkan impak negatif terhadap keselesaan penghuni dan pelawat. So dia akan menurunkan tanda tangan masing-masing. So seterusnya pada patak F84, kita pun isi maklumat kementerian, jabatan dan premis serta nombor DPA
Dan PTF sekali lagi bahawasanya saya meletakkan nama telah pun menyimak hasil laporan pelaksanaan yang dikemukakan sebaik mungkin dan dengan ini mengesyorkan dipulihkan sebab tadi kita tengok dari segi kos-kos yang terlibat adalah kerja-kerja pembaikan, penggantian, so bangunan tersebut perlu dipulihkan. So kita akan potong, kita akan tanda yang berkenaan dan kita potong yang tidak berkenaan dan ditandatangan oleh pihak PTF. Okey, seterusnya pegawai pengawal akan menurunkan tanda tangan dan meletakkan keputusannya. Okay, so sebagai contoh dipulihkan sebagaimana disyorkan. Bergantunglah kepada ayat yang diletakkan oleh pegawai pengawal. Okay, dari segi laporan PATA F85, dari segi peringkat premis kita akan meletakkan bulan F8 borang ini disediakan dan pada tahun 2023 di Kementerian Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Audit Negara di negeri Terengganu dan nama premis. Okay, untuk skop ni kita letakkan penilaian keadaan aset. Okay, saiz adalah saiz keluasan lantai lah dalam kes untuk Jabatan Audit Negara Terengganu ini. Okay, aktiviti penilaian aset, katakan FCA ni ada satu aktiviti, satu rancang dan laksana sebab dah dapat laporan, of course dah laksana, maka pencapaiannya 100%. Okay, anggaran belanjawan mengurus yang diperolehi, dimohon berapa, diterima berapa dan jumlah belanja berapa, maka 100 perbelanjaan katakan semua dibelanjakan sebanyak 10,000 untuk proses pemeriksaan tersebut. So jenis penilaian, pemeriksaan keadaan fasiliti dan tahap penilaian adalah tidak memuaskan. Disediakan oleh PIF dan disahkan oleh PTF. Dan last sekali, laporan pemeriksaan dan penarafan aset ta'alih. Okay, ini laporan yang F86 ini. Maka isilah juga dari segi bulan, tahun, kementerian, jabatan negeri dan kategori. Dalam kes ini kategori bangunan. Okay, so kita akan dalam kes ni saya ambil jabatan lah, jabatan di mana mengikut surat arahan tersebut katakan Jabatan Audit Negara telah mengarahkan ke semua Jabatan Audit Negara dilaksanakan penilaian keadaan aset yang berfokus kepada FCA lah. So di sini dia akan senaraikan lah JAN Terengganu, Kelantan, Pahang, Johor dan seterusnya. Memasukkan saiz keluasan lantai bagi setiap bangunan premis tersebut. Okay, bilangan aktiviti penilaian dan juga anggaran belanjawan mengurus. Okay, jenis penilaian adalah FCA dan kita masukkan tahap penilaian. Contohnya JAN Terengganu tadi tahap 2 tidak memuaskan. JAN Kelantan tahap 3 kritikal. JAN Pahang tahap 1 memuaskan. JAN Johor tahap 2 tidak memuaskan. Dan ditandatangan untuk penyedia dan juga pengesahan. Okay, so itu adalah contoh borang F8 hingga 6 lah F8 hingga F6. So kalau saya merujuk semula kepada slide saya ini, saya telah selesai membentangkan untuk pelaksanaan penilaian aset. So mungkin saya buka kepada soalan. Okay. Ya saya. Okey. College community. Encik apa? Sorry encik apa tadi? Okay, College Community Sarike. Dari segi pensyarah tu ada yang pensyarah mempunyai technical background kan? Oh, okay. So tak adalah. Okay. Kalau dalam kes macam ni hanya ada satu jurutera dan mungkin you all tak dapat deploy. Katakan Sarike ada satu engineer.
Sibu ada satu engineer, mana lagi, Kota Samarahan ada satu engineer, mungkin dia boleh deploy ke kumpulkan satu tim tu untuk buat dekat Pejabat Tuan. Kalau itu satu secara dalaman lah. Kalau tidak, satu lagi kaedah adalah memohon kepada Kementerian Kerja Raya melalui Pejabat KP, Ketua Pengarah Kerja Raya JKR. Sama-sama. Okey, saya baca dulu ya kalau saya ada soalan dekat chat ni. Sebentar. Boleh share semua. Boleh, okey. Soalan daripada Puan Nur Rashidah Suhaili LTP. Puan, bolehkah kita panggil JKR untuk buat pemeriksaan? Ini kebangunan kita. Boleh Puan, cuma perlu membuat permohonan secara rasmi kepada Ketua Pengarah Kerja Raya. Okey. Boleh hantar contoh pelan penilaian borang yang telah diisi sebagai rujukan. Okey, nanti saya akan sharekan kepada pihak urusia slide yang telah saya kemaskini dan juga contoh pelan tadi Slide pun lain sikit. Saya ada kemaskini sedikit. Alright. Penilaian keselamatan bangunan, operasi kebakaran, adakah perlu memohon kepada pihak JKR terlebih dahulu? Syarikat lantikan bertauliah. Untuk penilaian keselamatan bangunan dari segi fasiliti operasi keselamatan kebakaran, adakah perlu memohon kepada pihak JKR terlebih dahulu atau boleh memohon daripada pihak bomba atau syarikat lantikan bertauliah? Boleh tak Cik Farid Azwan bin Rosdan elaborate sikit soalan ni, boleh tak? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Contohnya jika ada bangunan yang dah lama kan, so kami rasa spesifikasi bangunan tu mungkin ada kekurangan dari segi keselamatan apabila berlaku kebakaran dan kecemasan lah kan. Jadi kita nak minta penilaian dari segi keselamatan tu, kita perlu mau JKR dulu ke kita nak tahulah penilaian apa yang perlu ditambah, apa yang tak perlu ada kat bangunan tu kan, dari segi aspek kebakaran ni dan kecemasan. Perlu mohon daripada JKR dahulu ke ataupun boleh terus minta Jabatan Bomba atau syarikat yang telah dilantik? Syarikat yang telah dilantik tu contohnya? Contohnya kami ada menggunakan AR Service Sdn Bhd sebagai untuk sebagai penilai lah dari segi pemadam api. Jadi kalau boleh kami nak elaborate lagi, nak minta dia nilai bangunan kami ni adakah selamat untuk diduduki dari segi berlaku kebakaran lah. Okay. So kalau dari segi aspek bangunan ni, biasanya memang perlu dilaksanakan penilaian terlebih dahulu lah, pemeriksaan bangunan lah. Yang mana kalau dalam kes ni boleh mohon kepada pihak JKR untuk masuk buat pemeriksaan. Sebab dalam pemeriksaan pihak JKR, kalau contohnya pihak CSFD yang melaksanakan pemeriksaan, dia akan menggunakan sistem dan dalam sistem itu dia telah mengambil kira satu lagi elemen iaitu penilaian risiko. So dari segi keselamatan, faktor kesihatan semua akan diambil kira oleh pihak pemeriksa lah di JKR. So adalah dianjurkan untuk kemukakan kepada pihak JKR untuk pemeriksaan melibatkan keselamatan tersebut. Terima kasih. Boleh Cik Farid? Terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam ni Puan. Saya Hafizah daripada ILP Kuala Langat. Okay, saya nak tanya berkenaan dengan pemeriksaan ni sebab macam ni, ILP Kuala Langat memang ada hantar permohonan BCA kepada pihak JKR lah, dan kemudian pihak JKR telah pun hantar pasukan forensik geoteknik untuk membuat pemeriksaan dan kami pun dah terima laporan. Cuma sekarang ni bila sampai step ni kami tak clear sangat flow kerja tu macam mana. Lepas ni apa yang perlu dibuat oleh pihak agensi sendirilah untuk follow up kerja ni ke macam mana? Pemeriksaan tu pemeriksaan geoteknik sahaja ke bangunan? Geoteknik sahaja. Ada masalah mendapan ya? Ya betul Puan. So laporan yang diberikan oleh pihak geotek tu apa dia punya kandungan dia?
Kalau ikutkan dia punya cadangan pembaikan tu, dia minta pihak JKR daerah untuk buat pemeriksaan terperinci lah untuk sistem air pembahan dan juga air bawah tanah. Okay. Okay, kemudian adalah dia punya untuk kesesakan-kesesakan yang lain lah, dia punya cadangan pembaikan tu. Cuma bila sampai step ni, kami di agensi ni macam tak tahu lepas ni apa sepatutnya yang perlu dibuat lah untuk oleh pihak kami, ataupun kami tunggu JKR daerah untuk ambil tindakan ke atau macam mana? JKR daerah tu dia maklum tak tentang maklum balas daripada pihak Geotek ni? Ya, sebabnya forensik geoteknik dia hantar laporan kepada JKR daerah dan JKR daerah yang hantar laporan tu kepada kami. Okey, tapi dia hantar laporan tu tanpa adanya kos lah ya? Ya, betul Puan. Okey. So mungkin pihak Puan boleh susuli balik semula lah sebab mungkin di pihak Puan tak ada QS ke? Tak ada Puan. Tak ada. So maksudnya pihak Puan memang tiada pegawai teknikal lah yang boleh orang kata membuat anggaran kos yang tepat untuk cadangan pembaikan tersebut. So boleh rujuk semula kepada JKR daerah sama ada dia akan ambil tindakan untuk menyediakan skop dan anggaran kos ataupun tidak. Kalau dia kata laporan Geotek itu sahaja yang dikemukakan, saya syorkan Puan tulis balik surat semula kepada JKR daerah berkenaan memohonlah untuk disediakan anggaran kos dan skop untuk berdasarkan kepada cadangan pembaikan yang diberikan oleh pihak Geotek. Okey, baik. Terima kasih Puan. Sebab kadang-kadang ni hanya benda ni kadang-kadang kita perlu komunikasi lah. Kalau kita rasa dah lama sangat JKR daerah ni, kita try lah call. Okey Puan. Okey, terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, saya nak tanyalah berkaitan CFO ni, ILP kami ni dah dibina daripada 1982. Jadi dah diguna pakai berpuluh tahun lah. Dan sekarang kami nak cuba dapatkan CFO. Kami dah rujuk kepada MBPG tetapi mereka tak dapat sedia JKR. Jadi apa cadangan daripada pihak Puan untuk selesaikan masalah kami ya Puan? Terima kasih. Macam mana yang sebelum tu pihak JKR tak dapat apa Puan? Pihak MBPG yang tak dapat nak selesaikan masalah tu. Dia kata memang dia pun tak ada salinan CFO. Jadi dia minta kami rujuk kepada JKR lah berkaitan perkara tu. I see. Okay. Puan Surani Puan Surani. Yeah. Puan Surani tinggalkan nombor telefon dekat chat tu. Nanti saya come back maklumat ni dekat Puan sebab saya takut nanti saya salah jawab. Okey Puan. Terima kasih Puan. Dia kena semak juga dengan orang yang berkenaan jugalah Puan Surani Idris. Soalan tentang CFO. Baik. Okay, ada lagi soalan-soalan lain? Ada lagi soalan-soalan susulan ke? Dan chatbot Puan. Jika bangunan tiada CFO, okey, ini pasal gudang. Daripada pihak berkuasa tempatan, adakah bangunan tersebut akan diberi penilaian sebagai tidak selamat? CFO ni CCC kan? Betul tak? Ni Puan, CCC yang sijil satu lagi yang pematuhan tu, yang ni sijil untuk menduduki. Sijil untuk menduduki. CFO sebelum 2008. Sekarang CCC lepas 2008.
Okey. Yang ini pun saya check dululah Cik. Saya kena check dulu. Sebab saya takut nanti saya jawab pula soalan yang jawapan yang salah. So tadi Cik Farid kan bertanya soalan mengenai ni. Cik Farid pun tolong bagi nombor telefon Nanti kalau ada jawapan ni saya terus share dekat dalam ni. Cik Farid Azwan bagi nombor telefon. So bertanyakan mengenai CFO lah. Okay, CCC ni 2008, CFO yang sebelum tu. Laporan penilaian harus disertakan sekali dalam JKPAK Facility. Dia perlu dibentangkan lah dalam mesyuarat JKPAK Facility. Yang tadi F856 tu, dia akan dibentangkan dalam mesyuarat JKPAK Facility Quarterly. Okay, Cik Farid ada nombor telefon. Okay. Yang mana berkaitan dengan soalan CFO tadi ni nanti saya akan bagi feedback kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada yang saya boleh share secara general kat sini nanti saya akan maklumkan. Okay, ada soalan lain? Sebab biasanya bangunan untuk CCC ni adalah bangunan yang dibina oleh perunding secara design and build ataupun melalui lantikan perunding oleh pihak JKR. So kalau JKR yang design sendiri memang JKR tak keluarkan CCC lah. Tapi maklumat ni saya perlu double check semula dengan orang yang berkenaan. Okay, Puan Fatin Atikah pun nak maklumat tentang CCC. Alright. Okay, ada lagi soalan lain selain daripada soalan CCC? Alhamdulillah.